أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب يسر ولا تعسر يا كريم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kita ada kesempatan untuk sambung walaupun sedikit-sedikit kita baca. Malam ini kita lihat pada tajuk pada muka surat yang ke 103, Ta'arudul Khasaini. Yang lepas kita lihat Ta'arudul Amaini. Jikalau statement ataupun nas yang am, kedua-duanya am bertentangan. Hari ini kita nak lihat nas itu, kedua-duanya itu adalah khas dan dia pun bertentangan. Sebelum kita nak faham lebih lanjut, kita kena ingat balik apakah takrif am dan khas. Am ini dia boleh masuk belaka sebab dia umum. Kan? Innal insana lafi khusr. Sungguhnya manusia itu umum. Okey? Innal insana khuliqa halu'a. Insan tersebut itu umum. Walladhi khalaqakum ma fil ard. Ma tu Allah menciptakan untuk kamu apa yang berada di bumi dan juga di langit. Apa tu juga umum. Jadi itu merupakan kalimah umum yang boleh mencakupi. Am ni pula am lil jinsi, ada am macam-macam am lah. Okey. Tapi bila kata khas, dia akan lawan kepada am, iaitu dia akan mengkhususkan satu perkara sahaja. Dan khas ni bukan maksudnya dia sedikit, tak juga. Mungkin dia besar cakupan dia. Orang yang beriman, itu juga khas. Lelaki juga khas. Ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa. Ar-rijal tu adalah merupakan am. Okey, am. Sebab apa am? Sebab ada alif lam di situ. Alif lam istighraqul lil jinsi. Okey. Bila khas macam mana? Ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd. Kan? Bila tadi Allah kata ar-rijal, laki-laki. Tapi bila Allah kata faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din, yang Allah lebihkan setengah mereka dari setengah yang lain. Jadi dah ada khas dekat situ. Tak semua lakinya ada kekuatan qawamun 'ala nisa. Tak semua laki itu ada kemampuan, arti kata ada qawamah. Tapi yang Allah beri qawamah pada siapa? Yang Allah berikan faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din. Yang Allah berikan kelebihan dari segi kekuatan fizikal, kesihatan dan juga kekuatan untuk mencari nafkah. Jadi di situ ialah dipanggil beza di antara am dan khas. Am ni umum. Khas ni dikhususkan pada setengah golongan, sama ada khas tu dengan sifat, khas tu dengan syarat dan sebagainya. Baik. Jadi bila kita bawa ke hadapan perbahasan kita, jangan kita lupakan apa yang telah pun kita bincangkan, supaya bila disebut am, khas, am, mujmal, mubayyan, mufassal tu kita sentiasa ingat dan aware akan dia punya ta'rifan. Hari ini dipanggil ta'arudul khasaini, iaitu pertentangan ataupun pertembungan kontradiksi di antara dua yang khas. Okey. Wa kaza in kana khasaini. Demikian juga sekiranya kedua-dua nas itu adalah khusus. Ai fa in amkana al-jam'u bainahuma jumi'a. Itu bacaan dia. Fa in amkana al-jam'u bainahuma jumi'a kama fi hadithin. Kalau boleh untuk kedua-dua nas yang khas tersebut dihimpunkan. Dihimpunkan ni maksud dia kita pakai kedua-dua dia. Kita tidak tarjih A ataupun B. Kalau tarjih tu kita ambil A, kita abaikan yang B. Itu tarjih. Jadi kalau kita jama', mana kita pakai kedua-dua. Jadi prinsip kita dalam mazhab Syafi'i, pada benda yang berta'arud sama ada am dan khas. Am khas tak ada isu. Sebab kalau am dan khas dia tak akan ta'arud. Okay? Am dan khas dia tidak akan ta'arud. Sebab apa? Sebab khas akan merincikan yang am. Tidak ada isu. Tapi kalau ta'arud tu berlaku di antara am dan am ataupun khas dan khas, kalau boleh jama' jumi'a. Itu mazhab kita Syafi'i. Mazhab Hanafi lain dengan kaedah dia. Mazhab Hanafi pun tak dia terima mafhum mukhalafah, mafhum muwafaqah. Jadi itu agak lain dengan kaedah. Mazhab kita bila bergerak di atas mafhum mukhalafah, mafhum muwafaqah, am wal khas. Jadi kaedah kita ni selagi kita boleh pakai nas yang ada, kita pakai nas.
sekiranya nas itu khas, khas, dua-dua tu khas, boleh gabung, kita gabungkan. Contohnya hadis yang mengatakan innahu sallallahu alaihi wasallam tawadda'a wa ghasala rijlaihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam berwudu dan membasuh kedua kakinya. Okey. Nabi sallallahu alaihi wasallam dia berwudu, okey, dan membasuh kedua kaki dia. Itu hadis, itu khas tu. Wa hadha masyhurun fi sahihaini wa ghairihima. Ini hadis yang begitu masyhur. Masyhur tidak semestinya mutawatir. Jadi kita baca usul fiqh, kita jangan terkeliru dengan mutawatir. Ada mutawatir, ada masyhur, ada ahad. Jadi lain tingkatan. Tapi hadis ini masyhur. Ini hadis yang sentiasa disebut. Ada sebuah kitab yang dikarang oleh Al-Imam Al-Ajluni, Kashful Khafa, Kashful Khafa wa Muzilul Ilbas fil ahadis bimashtahara fi alsinatin nas. Kitab tu Kashful Khafa. Al-Ajluni dibuat kitab menghimpunkan apakah dia hadis-hadis yang famous di dalam ataupun di atas lidah manusia. Famous tu orang sebut. Tapi dia merungkaikan bahawa hadis itu mungkin tak kuat ataupun ada masalah dan sebagainya. Dia panggil buku tu bertajuk Kashful Khafa wa Muzilul Ilbas. Okey. Hadis tu masyhur. Hadis ni masyhur yang kita baca pada buku ni, iaitu Nabi SAW berwudu dan membasuh kedua kakinya. Hadis yang masyhur. Dan juga ini hadis yang pertama. Ini nas yang khas yang pertama. Dan kita lihat nas khas yang kedua. Apa dia? Innahu sallallahu alaihi wasallam tawadda'a wa rasyal ma'a ala qadamayhi wa huma fin na'laini. Nabi sallallahu alaihi wasallam berwudu dan merenjiskan air ke atas kakinya sedangkan kedua kakinya itu memakai kasut. Okey. Faham ya? Hadis pertama yang khusus diceritakan Nabi ambil wudu dan basuh kaki. Itu khas. Maknanya wudu tu umum. Dikhususkan dengan diceritakan Nabi membasuh kedua kaki. Nas yang kedua yang juga khusus, Nabi SAW berwudu dan merenjiskan kaki. Sedangkan kakinya itu menggunakan ataupun memakai kasut. Apa yang ta'arud dia? Ta'arud dia ialah, okey, yang pertama basuh kaki, cuma tak pakai kasut. Tapi yang kedua, apakah ta'arud dia? Yang kedua, Nabi tak basuh tapi merenjiskan sahaja. Itu dia panggil ta'arud. Hadis yang pertama memaklumkan kepada kita Nabi membasuh. Hadis kedua memberitahu kita bahawa Nabi merenjis, tetapi ada sifat yang tambahan kerana memakai kasut. Okey. Seterusnya, fajama'a bainahuma ataupun fajumi'a bainahuma bi anna ar-rasya fi hal at-tajdid lima fi ba'd at-turuq in hadha wudu'un liman lam yuhdis. Yuhdis ahdasa yuhdis. Jadi adakah di sana ada pertentangan? Yalah, kalau lihat sekali lalu macam ada pertentangan. Yang pertama tu dia kata apa? Nabi basuh kaki. Yang kedua kata Nabi hanya merenjiskan air. Nampaknya seperti ada pertentangan yang jelas di dalam hal ini. Okey. Sekejap mana kita selesai dulu hal ini. Okey. Tapi benda ni boleh jamak tak? Boleh himpunkan tak? Boleh. Macam mana? Iyalah. Hadis yang kedua itu, yang Nabi cuma merenjis tanpa membasuhnya itu, adalah kerana Nabi telah pun ada wudu dan itu Nabi lakukan untuk tajdid. Nabi dah ada wudu tapi cuma untuk memperbaharui sahaja. Bila memperbaharui wudu, walaupun wudu yang tajdid ini sama je rukun dia, tapi dah tak wajib sebab Nabi memang dah ada wudu pun. Kerana apa dia kata macam tu? Sebab datang beberapa hadis lain dipanggil turuq. Okay, hadis yang mungkin tidak sampai kepada maqam yang masyhur. Dia kata apa? Inna hadza wudu'un, ini merupakan wudu. Anna hadza wudu'un
Ini adalah wudu'. Wudu'un ke wudu'an. Inna haza kana lakum jaza'an wa kana. Wudu'an lah kan. Anna hadha wudu'an, ini merupakan wudu'. Okey. Wudu' apa ni? Yang Nabi renjis tu. Ini merupakan wudu' bagi mereka yang tidak berhadas. Oleh itu, bila dihimpunkan di antara dua hadis yang dilihat seperti ada ta'arud itu dan digabungkan dengan turuk-turuk ini, maka para ulama atau mazhab Syafi'i menyimpulkan tidak ada pertentangan. Dia boleh dihimpunkan, iaitu yang Nabi basuh kaki itu kalau ia merupakan wuduk yang memang untuk raf'ul hadas, wuduk untuk mengangkat hadas. Tetapi bila wuduk tu diulangi sebagai tanda untuk tajdidul wuduk, memperbaharui wuduk, maka Nabi sekadar merenjiskan kerana ada hadis lain yang juga boleh diterima menjadi menjelaskan, iaitu hadis yang mengatakan Nabi kata ini adalah wuduk, cara merenjiskan air itu adalah wuduk bagi mereka yang tidak berhadas. Itu makna itu tajdid lah. Tetapi wa illam yumkinil jam'u bainahuma walam yu'lam ataupun walam yu'lamit tarikhu yatawaqqafu fihima ila zuhuri murajjihi li ahadihima. Tapi kalau kita tak boleh untuk menghimpunkan di antara keduanya, memang dia bertentangan tu pada satu fokus, satu point yang sama. Dia makan dan tak makan. Payahlah kita nak kata kan. Saya nampak dia makan. Yang kedua pula, saya nampak dia tak makan. Payahlah kita. Payahlah tu sebab apa, benda tu sama pada point yang sama. Okey. Dan kita pun tak tahu tarikh ataupun manakah yang awal turun. Kalau kita tahu mana awal dan akhir, kita boleh katakan itu nasah dan mansukh. Apa yang kita buat? Ya tawaqqaf. Kita tawakuf. Okey, tawakuf sehingga kita tahu murajjihi li ahadihi, tahu mana yang tarjih, yang lebih kuat di antara keduanya. Ada sebuah artikel ataupun buku ringkas yang dikarang oleh seorang ulama di Maghribi. Anda lupa nama dia. Anda nukilkan dalam sebuah artikel, anda tak ingat nama dia, tapi ulama Maghribi. Dia kata Imam Syafi'i, ramai orang beranggapan, bahkan dalam buku-buku yang banyak mengatakan, Imam Syafi'i, bila mana Imam Syafi'i berhijrah pergi ke Mesir dan kemudian membina ataupun membuat mazhab al-jadid dan meninggalkan kaul-kaul ataupun aqwal dia dalam mazhab al-qadim, adalah kerana geographical ataupun geographical factors. Maknanya kerana demografi ataupun faktor-faktor geografi yang berubah. Orang Mesir lain sedikit, sampai berubah banyak fatwa. Okey. Tapi yang penulis dalam buku tu kata tidak. Itu mungkinlah di antara sebab, tapi bukan sebab utama. Imam Syafi'i menukar mazhab jadid. Dia katakan Imam Syafi'i menukar mazhab jadid di antara sebab, ini karangan ataupun merupakan penemuan ataupun dia punya finding dia, adalah bukan kerana perubahan tempat, tapi kerana perubahan ijtihad dia pada dalil-dalil tertentu. Kerana beliau ataupun Imam Syafi'i mula boleh tarjihkan beberapa dalil tertentu yang membuatkan beliau menukar mazhab. Bukan mazhab, menukar pendapat. Yang asalnya bagi dia tak kuat, tapi kemudian dikuatkan balik pendapat tersebut. Yang asalnya mungkin kuat, kemudian ditukar balik tak kuat ataupun dhaif ataupun dimarjuhkan. Itu berlaku sebab beliau sentiasa menimbang balik dalil yang beliau ada. Dan beliau pergi ke Mesir. Di Mesir sebenarnya terkenal dengan ulama-ulama mazhab Maliki. Maknanya walaupun Imam Syafi'i berhijrah ke Madinah, ke Rasulullah Muhammad, ke Mesir, beliau sebenarnya berhijrah ke negeri yang ramai ulama Malikiyah. Kerana guru ataupun anak murid Imam Malik bin Anas yang mungkin ada yang sebaya dengan Imam Syafi'i, lepas itu mereka pergi ke Mesir mengembangkan mazhab Maliki di Mesir. Dan mazhab Maliki, kalau ada khilaf dalam mazhab Maliki, mereka akan rujuk kepada pendapat ulama Maliki di Mesir. Ashab
Asad bin Furat, pengarang kitab Al-Mudawwanah, dan ulama mutaakhirin pun ramai di Mesir. Taj Iqlil, Muhtasar Khalil, Dasuqi, Qarafi dan sebagainya. Jadi mungkin Imam Syafi'i itu pergi ke Mesir bukan sebab perubahan geografi yang membuatkan dia pergi ke mazhab qadim, tapi adalah kerana beliau menemukan terjihat dalil yang ada pada beliau. Wallahu alam. Okey. Itu dia. Sebab nak tengok orang sama ya, orang Arab dekat Parsi, dekat Iraq sama je dengan orang dekat orang Mesir tu mungkin Afrika hitam sikit lah kan. Tapi takkanlah sebabkan kulit hitam berubah macam-macam hukum. Jadi benda tu, setakat hukum haid tu mungkinlah berubah. Orang Mesir cepat matang. Tapi takkan semua hukum solat pun berubah. Jadi perkataan tu sedap didengar. Imam Syafi'i menukar mazhab ke jadid kerana perubahan tempat. Make sense. Satu benda yang perkataan yang dengarnya okey, tapi takkan semua isu. Takkan isu wudu, mayang, zakat semua tukar kerana berubah tempat. Jadi benda tu perlu dilihat dengan teliti lah. Okey. Kalau nak kaji, bacalah buku-buku yang berkait dengan perubahan mazhab Imam Syafi'i daripada jadid qadim kepada jadid. Okey, kalau tak boleh sama balik. Kalau tak boleh untuk kita menghimpunkan kedua dalil tersebut dan tak tahu manakah yang awal ataupun yang akhir yang turun, tak boleh kita kenal mana nasakh mansukh, maka ya tawakaf. Senyap. Jangan buat apa-apa keputusan. Ni kerja orang usuli lah, bukan kita. Sampai kita kenal tahu manakah yang lebih tarjih. Contohnya, maja apa yang telah pun datang, innahu sallallahu alaihi wasallam su'ila amma yahillu lirrajuli min imra'atihi wa hiya haidun faqala ma fawqa al-izari. Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya, apakah yang halal bagi seorang suami untuk beristinta dengan isteri dia sedangkan isteri dia berada dalam keadaan haid? Nabi kata apa? Ma fawqal izar. Boleh istimta'. Istimta' ni maknanya kita mengambil kesedapan lah. Bahasa tu terlalu formal sangat lah. Arti kata kita mengambil bersenang-senang, berseronok lah payah sangat. Okay. Istimta' tu. Kalau isteri kita haid, apa lelaki boleh pegang? Pegang arti kata untuk merasakan keseronokan syahwat. Jima' tak boleh, haram. Mana boleh? No entry. Okay. Tapi sekarang lelaki tu tak. Kalau nak juga sikit-sikit Ustaz, contoh kan. Ni soalan ni biasa ni, antum kalau turun masyarakat ni biasa. Ustaz, saya baru kahwin Ustaz ni. Tiba-tiba isteri pula, Allah, cuti lah macam ni. Kan? Itu biasa tu kalau antum turun masyarakat, itu soalan yang standard lah. Mazhab Syafi'i kata fawqal izar. Boleh sentuh tapi berlapik. Tak syok kan kalau orang muda lama apa kelas. Tapi itu mazhab kita Syafi'i. Ma fawqal izar. Hadis Abu Dawud. Tapi datang ada hadis yang lain. Okey. Nabi kata apa? Isna'u kulla syai'in illa nikaha. Nabi kata apa? Bila ditanya oleh lelaki tu, saya ni bini ni cuti. Nak buat apa? Nak syok-syok sikit contoh. Nabi kata, buatlah apa pun, yang penting jangan jima' je. Jangan setubuh je. Yang nak buat apa-apa gaya monyet membelah bumi ke apa tu hang punya pasal. Tapi jangan nikah. Jangan jima' lah. Di situ ada pertentangan. Hadis yang pertama kata boleh tapi fawqal izar, berlapik. Mazhab Syafi'i pula detailkan tak boleh di antara pusat lutut. Yang atas tu boleh berlapik. Yang bawah tu antara pusat lutut tak boleh usik. Kalau usik pun berlapik. Kalau selain pusat lutut boleh usik dengan mubasyarah. Faham sendiri lah, payah nak cakap. Okey. Jadi tapi kalau yang hadis kedua kata boleh buat semua. Nak buat apa buatlah. Tapi jangan jima' ya. Okey. Nampak macam ada pertentangan tu. Tadi tu yang hadis pertama macam straight sikit, agak tegas. Hadis yang kedua nampak macam longgar, alhamdulillah. Okey. Wa min jumlatihi al-wad'u fi ma fawqa al-izar. Di antara jumlah illa nikah tu,
selain nikah tu boleh. Iaitu wati'. Allah. Wati' tahu tak? Wati' setubuh lah, setubuh. Wati' ni kita dukhul. Dukhul ni masukkan zakar ke dalam faraj. Tapi fawqal izar, di atas kain. Timbul pula, pakai kondom ke apa? Ada ke dalam Imam Mahalli ni kondom ni? Sabar dulu, nombor 3 tengok. Nombor 3 tengok baca buah tu. Imam Qalibi pun nak komen tu. Boleh ke wati' fawqal izar? Macam mana wati' masukkan zakar tapi ada pelapik. Ada kain, macam mana? Depa tak boleh faham lah. Fata'arada, tak boleh. Imam Qalibi kata mana boleh wati' masukkan zakar tapi tak atas daripada atas kain. Hari ni kita nampaklah kondom, tapi kondom tu tak boleh lah sangat kan. Ni ada pelapik, ada kain. Jadi lakinnal hukm alladhi rattabahu alaih min al-khilaf fi hilli wal hirmati ghairu sahih. Tengok selamba Imam Qalibi. Rasanya contoh ataupun hukum ni yang berada ni, yang jadi sini, yang Imam Mahalli kata ni. Imam Mahalli kata apa? Di antara yang boleh selain jima' ialah memasukkan zakar ke dalam faraj tapi ada pelapik, ada kain. Imam Qalibi kata, mana boleh contoh macam tu? Kan? Tak boleh. Itu dah masuk tu. Macam itulah fahaman dia. Okey? Tengok para ulama kita macam tu. Tapi Imam Qalibi dia rad pada Imam Mahalli syarih yang kata yang bawa yang atas ni, di antara jumlah ataupun di antara contoh selain nikah ialah memasukkan zakar ke dalam faraj tapi ada izar, ada pelapik. Imam Qalibi kata aku tak boleh terima ni. Okey, ghairu sahih, tak betul ni. Okey. Di mana iz qala Nawawi kata apa? In halal wad'u fawqal izari mujma'un alaih. Di mana penghalalan wati' di atas izar benda yang mujma' alaih. Baik, boleh. Wa qawlu ba'duhum fi kalami syarih sawabuhu ma tahta al-izar khilafus sawab. Tapi berkata setengah mereka yang benarnya ialah di bawah izar. Tapi itu adalah salah. If la ta'arada fil wad'i tahtah. Bal ittafaqal hadithani ala hurmatih. Tapi yang paling jelas kedua-dua hadis tu mengharamkan wati' di bawah izar. Okey, anda faham dah. Imam Mahalli kata boleh wati' tapi atas izar, di atas kain. Nak cerita lebih-lebih. Kan cerita lain nanti. Kita wati' tapi perempuan tu pakai kain. Bahasa kasar. Macam mana? Macam itulah. Tapi yang tak boleh, kita wati' perempuan tu tak berkain. Perempuan tu isteri lah. Okay? Yang tak pakai kain, haram. Sebab apa? Melanggar akan undang-undang ni. Undang-undang, Nabi kata kena fawqal izar, di atas kain. Berlapik. Tapi kalau kamu bawah kain, mana kamu tidak berlapik. Okey. Cerita kain pula. Tapi tak apa, kita nak fahamkan isu. Para ulama kita, walaupun ini nampaknya macam isu yang agak sensitif, tapi para ulama dalam ilmu dia tak sensitif. Dia cerita je. Sebab apa? Sebab dia nak nampakkan dia punya tasawur masalah. Yang tak boleh, dia kata apa? Ialah apa yang di atas izar. Di bawah izar. Di atas izar tu secara pastinya boleh. Cuma kita tak boleh bayanglah wati' macam mana. Wati' ni ialah masukkan zakar. Wata'a. Kita pijak. Kan? Tapi macam mana boleh atas izar? Okay. Fata'aradah, maka itu adalah benda yang ta'arud. Apa dia? Nabi kata yang pertama, boleh atas izar. Yang kedua Nabi kata, boleh melainkan nikah. Jangan jima' ya. Farajjah ba'dhum tahrima ihtiyata. Maka setengah daripada ulama mengatakan, okey, kita ambil hadis yang pertama, kita kata kalau perempuan tu haid, suami tak boleh usik melainkan atas kain, iaitu pelapik. Di antara pusat dan lutut tu mesti pakai kain. Tanya pula kalau ceramah kat tempat-tempat ni, mereka tanya pula, Ustaz, kalau hantar ceramah dalam kursus nikah lah, mereka rajin. Bab ni cerita orang rajin mereka ni. Ustaz, boleh kalau pakai tight, dia pakai tight. Macam-macam. Macam pakai legging lah, ada pening pula. Kalau hantar nanti jadi penceramah
Pasal nikah, hadaplah. Tapi tak ngantuk lah kan. Tapi soalan tu kadang-kadang terlalu fantasi sangat. Macam kat syurga lah soalan ni. Okey. Jadi kalau ulama Syafi'iyah, dia tarjih yang pertama. Okey, bagi kami perempuan yang haid, suami dia tak boleh istimta' melainkan ada pelapik kain antara pusat dan lutut. Kenapa hang cakap lagu tu? Sedangkan ada hadis yang kedua kata boleh buat semua benda melainkan jima' je. Ihtiyatan, sebab kami berhati-hati. Nanti kan hang main tempat lain pun dah termasuk. Contohlah. Kan? Alamak. Itu berlaku. Dan antum kalau duduk di pejabat agama, benda-benda macam ni biasa. Kalau duduk pejabat agama, duduk bagian kaunseling, macam-macam cerita rumah tangga ni, pelik-pelik keluar. Okey. Dan Imam Syafi'i punya mazhab agak baguslah, ihtiyat. Sebab suami isteri ni, antum mana bagi tu antum, suami isteri siapa yang tahu apa yang dia buat? Yang tahu Allah yang malaikat je. Dia nak buat benda yang haram pun, siapa yang tahu? Kalau tak beriman, memang cara dia akan pergi yang batil lah. Sebab itulah Imam Syafi'i kata tak, kita ambil yang tegas, tak boleh suami isteri beristimta' melainkan ada izar bagi perempuan ketika haid. Tetapi wa ba'dhum al-hillu li'annahu al-aslu fil mankuhati. Tapi pendapat yang lain ni mazhab qadim ataupun mazhab Hambali kata boleh kalau perempuan tu haid, hang buatlah apa nak buat pun. Jangan jima' ya. Kerana apa? Itu asal dalam nikah. Nikah ni pun adalah al-wat'u. An-nikahu lughatan al-jam'u, majazan al-wati'. Kalau anda baca dalam kitab Kifayatul Akhyar. Nikah ni secara bahasanya menggabungkan. Secara majaznya adalah jima' ataupun wati'. Okey, khalas. Jadi di sini kita tahu kalau berlakunya, so kita simpulkan, kalau berlakunya ta'arud antara dua nas yang khusus, kalau boleh gabung. Tapi kalau tak boleh gabung, nampak sangat poin tu memang benda yang khilaf. Poin tu satu ke barat, satu ke timur. Kiri, kanan, tak boleh buat apa. Yang pertama kata, jangan buat apa-apa, melainkan atas pelapik. Yang kedua kata, buat apa pun. Buatlah apa punya skill pun, jangan jima' sahaja. So benda tu agak pertentangan. Ini bukan am, bukan khas. Cuma ada ulama' yang dia amkan, dia kata, kalau itu kajian setengah ulama' lah. Dia kata kalau baru-baru kahwin, ambil pendapat Imam Syafi'i lah. Sebab takut terlanjur. Tapi kalau dah lama kahwin, dah bukan expired lah. Orang kata apa, dah berada di hujung tanduk lah namanya. Okey. Tak apa, ambil pendapat yang kedua ni. Boleh ya buat benda pun, yang penting jangan jima' lah. Sebab dah matang, dah boleh kontrol. Itu pendapat setengah ulama' lah. Itu terpulang lah kan. Okey. Wa in ulima tarikh nusikhal mutaqaddimu bil mutaakhir. Kalau tahu manakah yang turun dahulu, kalau kita tahu mana hadis yang datang dahulu, kita boleh kata ini yang awal tu dah mansukh, yang hujung tu kita pakai. Contoh macam hadis ziarah kubur tu kan. Dulu Nabi tegah tak boleh adalah kubur. Tapi kemudian Nabi berikan kerana apa? Mereka telah pun ada iman dan kefahaman membuatkan mereka tidak akan syirik berlaku di kubur. Okey. Dan seterusnya akan kita lihat ta'arudul 'ami ma'al khasi, iaitu pertentangan di antara yang umum dengan yang khusus. Okey. Yang umum khusus dah senang. Sebab apa? Kita boleh combine sebenarnya. Tapi yang paling agak pelik ataupun yang agak sukar nak manage ialah khas am. Situ kaedah dia apa? Kita ingat kalau boleh jama'. Kalau boleh gabung. Tak boleh gabung, kita akan tawakuf. Ataupun kalau tak boleh gabung, tengok mana yang terjih. Ataupun kita kena ambil mana-mana yang kita rasa murajjahat. Memang terpaksalah kita ambil satu hadis dan mengabaikan hadis yang satu lagi. Dengan alasan terjih. Tapi ini adalah tugasan ulama usuli. Okay. Okay, kita stop sekejap. So kita jawab